Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, bertemu kembali kita di part 2. Oke, apa fungsi dia rotifer ni selepas kita tangkap dia? Adakah kita buang? Atau kita buang di tempat yang selamat? Atau apa yang perlu kita lakukan selepas kita dapat rotifer ni? Oke, rotifer ni adalah boleh dijadikan makanan kepada fry ikan kita. Sesuai sangat untuk anak fry ataupun benih ikan yang bersaiz kecil seperti fry beta, sebab saiz dia sangat-sangat halus. Jadi rotifer ni bukan sahaja masalah, tetapi dia adalah satu kelebihan kepada kita, yang mana kita dapat menghasilkan, selain daripada kutu air, kita dapat juga menghasilkan rotifer sendiri. Secara tidak langsung kita dapat menghasilkan makanan kepada fry ikan kita. Jadi ini benda jangan dibuang. Kita boleh jadikan makanan kepada fry kita. Jadi oleh kerana saiz dia yang sangat mikro, ianya menjadikan satu makanan yang sesuai untuk benih ikan yang bersaiz mikro juga, iaitu seperti fry ikan beta, fry ikan gapi, fry ikan emas, dan macam-macam jenis fry lagi lah yang bersaiz kecil. Jadi rotifer jenis air tawar ni dia boleh dijadikan makanan kepada mereka untuk meningkatkan survival rate. Survival rate ni adalah kebanyakan macam fry beta kan, banyak ikan kita tu mati di awal usia diorang. Awal usia dia, sebab diorang tidak dapat makan. Selepas 5 hari kita bagi diorang makanan, tetapi diorang tidak dapat makan keseluruhannya, sebab ada yang kita bagi saiz dia besar, ada yang mungkin terlalu banyak kita bagi kan, sampai merosakkan kualiti air dia, sampai diorang pun mati dalam keadaan yang tragis, macam tu kan. Jadi fungsi dia rotifer ni, kita boleh jadikan makanan kepada dia seawal usia 4 ataupun 5 hari kepada mereka, sebab selain daripada menjadi makanan, dia meningkatkan survival rate, iaitu kadar kelangsungan hidup anak-anak fry ikan beta kita. Jadi di sebalik dia punya penyerangan terhadap kita punya green water ataupun phytoplankton kita, dia juga menjadi makanan kepada fry kita. Jadi bukanlah satu kekurangan kepada kita, benda ini bukanlah satu masalah. Sebenarnya ada di sebalik ini ada kelebihan yang kita dapat, menjadi bonus kepada kita sekiranya kita dapat tangkap dorang ni dan jadikan makanan pemula untuk meningkatkan kadar kelangsungan anak-anak ikan kita, benih-benih ikan kita, untuk meningkatkan lagi kuantiti kita punya fry itu, lebih banyak lagi yang hidup. Sebab kadang-kadang masalah yang kita faham selalu, banyak fry beta ni mati di awal usia dorang sebab tidak dapat makan kan, sebab dalam keadaan yang air kotor. Sebab benda ni dia tidak mengotorkan air kita, sebab bila kita letak dalam air ikan fry kita ni, dia boleh hidup. Berbeza dengan macam seperti BBS, dia jenis air masin. Bila kita masukkan ke dalam air tawar, dia tidak dapat hidup kadang-kadang lebih daripada 24 jam. Kadang-kadang kurang daripada 12 jam pun dia sudah mati. Itu kekurangan kepada yang jenis air masin lah. Seperti BBS kan, kita letak di dalam air tawar, dia akan mati. Jadi kelebihan dia, rotifer ni kita letakkan di dalam bekas kita punya fry, dia boleh survive sampai dia, malah dia boleh multiply lagi, dia boleh beranak lagi. Jadi dia boleh jadi banyak lagi dalam kita punya fry tank. Jadi kalau ada makanan di fry tank kita tu, dia lagi membiak di dalam tu. Jadi dalam masa yang sama kita punya fry pun sentiasa ada makanan. Tapi jangan bagi over lah, jangan terlalu banyak sangat sampai kita punya fry pun stres. Sebab dorang ni kalau kita nampak macam sikit kan, tapi bila kita tuang dalam fry punya tank, nampak ni bertimbun ni beratus-ratus ribu ni, juta ni, gitu. Jadi jangan sampai sangat crowded sampai kita punya fry pun, sebab rotifer ni dia ada sifat melekat pada badan-badan ikan. Sekiranya kita bagi terlalu banyak sampai tak terkawal, dia akan malah dia akan menumpang di badan kita punya fry. Sebab
pergerakan fry ini tidak laju seperti ikan dewasa. Kalau ikan dewasa ni dia bergerak pantas kan. Jadi apa orang bilang, rotifer ni sebab dia ada satu sifat yang dia punya kaki ni, dia panggil footing kan. Dia punya foot ni dia boleh melekat di dinding-dinding ataupun di celah-celah mana, terutama juga dengan badan-badan ikan yang tidak bergerak. Maksudnya ikan tu banyak stay ya kan. Jadi nanti diorang akan, kalau bila terlalu banyak tu sehingga akan terlalu sempit ruang dalam beta punya tank tu, fry kita tu, mengakibatkan diorang akan membuatkan ikan kita pula stres. Jangan bagi terlalu banyak, bagi sesuai dengan kuantiti kita punya fry. Jadi benda ni jangan dibuang. Selepas kita tangkap, kita boleh jadikan makanan, malah kita boleh jual. Mana tahu sahabat-sahabat kita yang lain memerlukan sama seperti kita, seperti breeder-breeder ikan ni, terutama ikan beta, memerlukan fry ni punya makanan. Sebab banyak orang menggunakan makanan fry yang salah, sehingga kan orang punya tank fry pun mengalami kerosakan air kan. Air jadi rosak dan berbagai lagi masalah lah. Jadi salah satu solusi dia untuk meningkatkan survival rate ikan kita boleh bagi rotifer ni. Selain daripada infusoria, juga makanan kepada fry. Rotifer juga adalah makan ideal juga untuk kita punya fry. Jadi jangan kecewa sekiranya kita punya tank green water ataupun Corella ni, ataupun kita punya green alga punya tank tercemar ataupun diserang oleh rotifer. Jangan bersedih. Sebab diorang sebenarnya adalah satu kelebihan juga kepada kita dapat ekstra makanan. Kalau kita nak pakai, kita boleh jual kepada yang memerlukan, seperti breeder-breeder ikan hiasan lah, yang sangat memerlukan makanan pemula ni untuk meningkatkan kadar kelangsungan fry mereka. Jadi ini satu kelebihan kepada kita, jangan susah hati. Ini adalah makanan selain daripada infusoria dan makanan-makanan lain lagi lah. Ini salah satu makanan ideal juga untuk fry ikan kita. Jadi semoga benda ini bermanfaat untuk kita semua, dan share kepada sahabat-sahabat yang lain sekiranya mereka juga breeder-breeder. Mana tahu ada yang info diorang belum dapat sebelum ni, diorang dah tahu. Mungkin diorang ingat rotifer ini berbahaya sehingga kan berbahaya kepada diorang punya ikan. Tidak. Sebenarnya ini rotifer juga adalah makanan kepada benih-benih ikan. Sebab di habitat asal dia juga, diorang ni sebagai pemakan kepada phytoplankton, dan diorang juga menjadi makanan kepada ikan-ikan ataupun benih-benih ikan untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup mereka. Jadi pada habitat asal juga diorang adalah makanan kepada ikan-ikan air tawar dan juga air masin, bergantung dengan spesies rotifer lah. Yang kita tangkap ni adalah spesies rotifer air tawar. Jadi tak perlu risau, benda ni boleh jadi kita punya makanan ekstra sebenarnya, bonus. Malah kita boleh hasilkan uang daripada rotifer ni, kita boleh jual sekiranya ada yang memerlukan. Okay guys, bertemu kembali kita di next episode yang akan datang. Semoga perkongsian kita ini bermanfaat untuk anda semua, dan terus sukses dalam bidang apa yang kita ceburi jua. Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam berjumpa lagi. Bye bye.